Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan pensyarah subjek Dr. Wan Syamuddin Wan Yusof. Nama saya Ahmad Haris bin Baharudin 051012 daripada Usuluddin Nambi. Hari ini akan membentangkan tugasan subjek Mabahis As-Sam'iyah yang bertajuk Destinasi Ruh Selepas Mati. Setiap insan mempunyai dua unsur utama, iaitu jasad dan roh. Jasad atau dengan nama lain tubuh fizikal dapat dilihat dan dirasai oleh panca indera. Namun berbeza pula dengan roh beserta hakikatnya. Roh tidak dapat ditanggapi oleh akal, apatah lagi dicerap oleh panca indera. Maka roh ini adalah termasuk dalam perbincangan perkara-perkara al-ghaibiyah. Dan kalau kita rujuk makna al-ghaibiyah itu sendiri, bermaksud sesuatu yang terlindung ataupun sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia, tidak dapat dikesan oleh manusia, dan tidak ada jalan lain untuk mengetahui serta mengimani perkara tersebut melainkan dalam perkhabaran atau dalil yang diyakini lagi qat'i. Maka oleh sebab itu, setiap khabar atau perbincangan mengenai roh dan hakikatnya dan juga termasuklah perkara-perkara ghaibiyah yang lain, mestilah bersumberkan dua saluran yang utama, dua saluran yang autentik, iaitu hanya berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Selain daripada dua tersebut adalah tertolak. Meskipun hakikat sebenar roh tidak dapat diketahui oleh manusia, dan sedikit sahaja mengenai roh yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilm illa qalila. Roh itu merupakan urusan Tuhan dan tidak diberikan ilmu melainkan sedikit sahaja. Namun terdapat berbagai pendapat ulama mengenai hakikat sebenar roh. Antaranya Ibn Ar-Razi dan Ibn Al-Qayyum dalam kitabnya Ar-Ruh berpendapat bahawa roh itu adalah suatu jisim yang tidak dapat diganti, dipisah-pisah maupun dipecah. Bahkan roh ialah yang memberi kehidupan kepada jasad. Tanpa roh, matilah jasad. Berbeza sebaliknya pendapat Hujjatul Islam Al-Ghazali dan Al-Raghib Al-Asfahani yang mengatakan sebaliknya, bahawa roh itu bukanlah suatu jisim dan bukanlah pula suatu jasmani. Roh itu hanyalah berkait dengan tubuh sahaja, hanyalah sebagai pembimbing dan pengatur sahaja. Namun apa yang terbaik adalah sebagaimana jawapan Nabi SAW apabila ditanya persoalan mengenai roh kepadanya, iaitu dengan menjawab, menyerahkan urusan mengenai roh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jawapan yang terbaik, iaitu menyerahkan urusan roh kepada Allah. Tidak perlu berbincang hakikat sebenar mengenai roh. Dan inilah juga perintah Allah kepada Nabi agar menjawab soalan tersebut, persoalan yang ditanyakan kepadanya mengenai roh, iaitu dengan menyerahkan urusannya kepada Allah. Destinasi roh selepas mati. Para ulama berbeza pendapat dalam menentukan tempat tinggal roh. Antara pandangan mereka, iaitu roh orang mukmin berada di syurga, roh orang kufur akan berada di neraka. Ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Araud. Yang kedua-dua roh orang mukmin dan kafir itu berada di kuburan. Tetapi roh orang mukmin memperolehi nikmat, manakala roh orang yang kafir mendapat azab.
Itu adalah pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, roh orang mukmin berada di alam tinggi, illiyin, iaitu di langit ketujuh, manakala roh orang yang kafir berada di dunia ketujuh bawah, sijin. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan yang terakhir kali ialah pandangan Imam Ibn Abdul Albar, iaitu roh para syuhada dan roh para syuhada akan berada di syurga, manakala roh seluruh mukmin yang lain berada di kuburan mereka. Ini adalah antara pandangan ulama mengenai destinasi roh selepas mati berdasarkan hadis-hadis. Dan yang terakhir iaitu persoalan mengenai roh orang yang meninggal akan kembali. Banyaklah kisah-kisah masyhur di kalangan masyarakat kita, seperti roh kaum keluarga yang meninggal akan pulang ke rumah selepas 40 hari dikebumikan, ataupun roh yang akan kembali ke dunia pada bulan Ramadan, atau pelbagai andaian lain. Perlu ditegaskanlah asas untuk membincangkan perkara al-ghaibiyah dan al-ghaibiyah ini, mestilah bersumberkan nas Al-Quran dan Al-Hadis sahaja. Adapun kisah-kisah tersebut, andai kata ia tidak bersumberkan nas, bercanggah dengan nas, maka ia adalah tertolak. Dan untuk menjelaskan hal ini, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun dan surah Az-Zumar, surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100 dan surah Az-Zumar ayat 45, iaitu apabila roh berpisah dari tubuh, ia berada di alam dinamakan barzakh, dan maksud barzakh itu sendiri adalah penghalang. Dan Imam Mujahid dan Ibn Zaid berkata, barzakh adalah seperti suatu tembok yang menghalang orang mati kembali ke dunia. Dan berdasarkan ayat ini, jelaslah bahawa roh tidak akan sama sekali kembali ke alam dunia. Maka kisah-kisah tersebut adalah tertolak kerana bercanggah dengan nas. Tidak ditemukan riwayat mengenainya. Berkemungkinan kisah-kisah tersebut, andaian-andaian tersebut berasaskan mimpi ataupun igawan ataupun Israiliyat. Maka sebagai penegasannya, kita tidak bolehlah menjadikan kisah-kisah tersebut sebagai pegangan dalam mengimani perkara-perkara ghaibiyat, kerana setiap perkara ghaibiyat itu mestilah bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih bagi menyokongnya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.